Baik, semua dah sedia? Dah. Alright. So, hari ni kita akan teruskan dengan tajuk yang baru iaitu tajuk nisbah dan kadaran. Baik, sebelum cikgu mula, seperti yang awak boleh lihat, kita ada beberapa peraturan yang perlu kita ikutilah bagi memastikan kelas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Jadi, kalau awak boleh lihat, pertama tu menghormati guru dan rakan. Nombor dua, kalau tak ada masalah boleh onkan kamera. Baik, yang ketiga, semua murid diminta mute mic lah. Tapi perlu buka jika ada sebarang masalah ataupun soalan. Baik, yang keempat, saya minta semua fokus. Dan yang kelima, tolong beri kerjasama. Maksudnya kalau ada soalan, awak boleh jawab. Kalau ada pertanyaan pun awak boleh tanya. InsyaAllah cikgu-cikgu boleh tolonglah. Untuk makluman awak dekat sini ada cikgu Amza, ada cikgu Isma. Nanti pun cikgu Izwan akan join juga. So semua cikgu akan ada kat sini. Baik, yang keenam, kalau awak ada apa-apa sebarang masalah, boleh bagi tahu. Kalau ada yang tak faham ke, okey? Boleh? Alright. So sebelum kita mula, cikgu nak mulakan dengan congak dulu. Boleh tak? Boleh tak? Boleh, okey. Right, so Dah lama tak congak agaknya. dah lama tak congak. So awak boleh tengok dekat lama chat. tak congak. Tengok dekat chat tu, cikgu ada bagi link. So awak klik saja link dekat chat tu, lepas tu terus masukkan nama. Okay. Right. So boleh klik tak link tu? Tak boleh masuk. Tak boleh masuk? Boleh klik tak? Kita sama macam yang sejarah hari tu. Okay, boleh? Boleh. ID tak boleh masuk. ID dia tak boleh masuk. Kalau ID dia tak boleh masuk, awak masukkan ID dia 133. Okey. Dia dah ada kalau dia tak ada. ID dia. Right, yang dah boleh masuk, masukkan nama. Masukkan nama. Halo, Assalamualaikum. Okey, Lafi boleh tak? Cikgu tak boleh. Tak boleh? Pun tak boleh. Sekejap Tak boleh lah cikgu. Tak boleh. Kejap. Cikgu cuba lagi sekali. Okey. Buka. Hosting. Okey. Ni boleh tak? Cuba link yang baru. Link baru boleh tak? Kalisa. Boleh. Sama je saya cuba ID dia. Sama je. ID saya pun. Boleh tak? Boleh masuk tak? Boleh tapi dah tulis ID sama je. 968-645. Apa dia ulang balik? 968 645. 645. Okey. Boleh dah. Okey, boleh? Cikgu dekat mana nak? Alright.
Okay, Haji dah masuk. Kalisa, Arisa, Izrik. Sekejap cikgu. Saya masuk ya. Mana link butret tu cikgu? Semalam tu lah. Kat link dia. Tak balik. 968645. Okay, Akil Hafiz dah masuk. Atika, Danish, Faik, Hadi, Dini Haris, Arisa, Aina Ayuni, Alisha Hani, Irdina, Aina. Okay, dah 14. Afikah, Izlik. Yang mana cikgu? Yang link mana tu? Link dia ada dekat chat tu. Semalamnya. Chat yang dekat tepi tu. Saya ada letakkan sekali ID dia 968645. Sekejap. Nak letak apa tu? Dia suruh pilih gambar haiwan lepas tu. Tunggu je, nanti kalau dah semua dah sedia, kita akan tekan start. Dan dekat screen awak akan keluar soalan lah. Awak boleh jawab terus kat situ. Saya dah masuk, dia suruh pilih haiwan kan, nak gambar apa. Dia suruh pilih avatar kan. So awak boleh pilih lah avatar yang mana awak suka. Dah masuk kan? Sekejap. Pilih je avatar sampai situ dulu, okay? Alright, so sampai avatar tu dulu. Tunggu dulu. So kita akan tunggu kawan-kawan yang lain masuk. Lepas tu baru kita mula. Okay, Ridwan dah boleh dah? Sekejap. 968. Saya tak boleh lagi. Alright, Ridwan dah. Okay, ada lagi tak? Ada 17 ni. Kalau ikutkan ada 27 orang. Sekarang yang dah join ada 17 dalam blue cat tu. So ada tak lagi yang nak join? Kalau tak ada, kita nak mula. Ya. Saya tak boleh join lagi lah. Tak boleh join lagi. Haziq kenapa? Jadi tak boleh tekan dulu. Oh, tak boleh nak tekan link. Dah pergi dekat chat tu dah tekan link dah. Tak tahu lah butang chat kat mana. Kalau dekat handphone tu dia ada bahagian 3 titik. Lepas tu dia ada in call message. Okay, Haziq tekan kat situ, ada in call message kat situ. Ada tak? Dah boleh mula ke cikgu? Sekejap, ada lagi sekejap tunggu, ada lagi kawan awak nak masuk. Awak sedia? Saya akan tekan. Okay. Haziq boleh? Okay, kita bagi lagi 1 minit. 8.45 kita mula.
Baik, permainan dia, congak ni, dia berdasarkan kepada soalan yang awak jawab dan mungkin murid yang akan dapat tempat tu, murid yang dia boleh jawab semua soalan dengan cepat. Soalannya ada berapa? Soalan dia ada rahsia. Tak sampai 20. Tak sampai 20 soalan. Ada 15 je. Alright. So ada lagi 30 saat ni. 20 pemain. So boleh jadi orang yang pertama tu adalah orang yang jawab semua tapi ada salah satu. Boleh jadi orang yang kedua tu adalah orang yang betul semua. So yang penting congak cepat dan tepat. Alright, tepat 8.45 saya mula. Okay, baca bismillah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat congak. Okay, tengok skrin masing-masing Skrin dekat awak yang awak dah masuk tadi. Harimau dah ke depan dah. Laju pula. Apa harimau yang laju sloth tu laju pula hari ni, sloth pagi-pagi ni. Oh, parrot depan. Ular dah ke depan. Oh, sloth laju hari ni. Kenapa sloth tu? Ada yang kena freeze. Ada yang kena freeze lagi. Cepat. Ular dah ke depan. Tak nampak. Harimau bintang rapid. Belakang balik. Ada. Alright. Wah, boleh nampak tak? Okay, tengok balik dekat skrin. Okay, untuk hari ni. So, untuk hari ni, yang pertama adalah Hadi daripada 6 UKM. Betul Hadi? Ya ke ni Hadi? Betul. Betul. Faik 6 UKM juga. Dini Haris 6 USM. Alright, so sekarang ini adalah final standing dia lah. Tapi kita nak tengok report. Hadi yang pertama ni adakah dijawab betul semua ataupun tidak. Alright, kita tengok kat sini. So tadi yang main adalah 25 orang. 284 soalan dijawab dengan betul. 6 soalan sahaja yang salah. Okay, tahniah. Alright, tahniah Hadi, Dini Haris dapat menjawab. Hadi menjawab semua soalan tu betul. Okay. Oh, sampai bawah ni. Walaupun Akif dengan Faik ni ada 2 salah, tapi dia dapat jawab banyak soalan. So yang itu yang menyebabkan dia ke H8. Okay, yang lain semua yang bawah ni ramai yang betul semualah. Alright, tahniah semua. Okay. So, sekarang saya teruskan dengan pembelajaran hari ini. Sekejap Apa nak share screen kat sini? Sekejap. Sekejap saya share screen. Share screen. Alright, sambil tu awak boleh bersedia dengan buku teks, unit nisbah dan kadaran. Okay, boleh? Unit yang ke-10.
So hari ni awak akan belajar standard pembelajaran iaitu mewakilkan nisbah dua kuantiti dalam bentuk A kepada B ataupun A per B. So awak kena ingat nisbah dan kadaran adalah perbandingan antara dua kuantiti dan perbandingan tersebut boleh ditulis dalam bentuk A kepada B ataupun A per B. Baik, nisbah yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah yang melibatkan bahagian kepada bahagian, bahagian kepada keseluruhan dan keseluruhan kepada bahagian. Dan yang kedua, kita akan cuba menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nisbah dan kadaran yang mudah. So dia ada perkataan kat situ mudah. So bila mudah, saya harap hari ini semua orang boleh fokus dan tumpukan perhatian dan di akhir pembelajaran awak boleh capai ke dua-dua standard ni. Alright, tengok pada skrin, boleh nampak skrin cikgu? Boleh. Alright, boleh nampak pada skrin. Nisbah dan kadaran adalah perbandingan antara dua kuantiti. Baik, bila kita nak bandingkan dua kuantiti, yang pertama dia ditulis dalam unit yang sama. Contoh, kita nak bandingkan panjang pensel dengan panjang pembaris. So pensel tu mesti diukur dalam unit sentimeter, pembaris pun mesti diukur dalam unit sentimeter. Tak boleh pensel dalam unit milimeter, manakala pembaris dalam unit sentimeter. Itu tak boleh, dia mesti unit yang sama. Bagaimana pula dengan jisim? So kalau jisim pun sama. Kalau kita nak bandingkan jisim, kalau gram mesti kedua-dua tu dalam gram. Kalau isi pada cecair perlu dibandingkan dalam unit yang sama. Kalau liter, liter lah. Kalau ml, ml lah. Baik, yang kedua dinyatakan dalam bentuk terendah, sebutan terendah. Maksudnya kalau dalam pecahan kita perlu permudahkan. Okay, yang tadi cikgu dah sebut dah, dia boleh ditulis dalam bentuk A kepada B, nisbah A kepada B atau A per B dan dia disebut nisbah A kepada B. Okay, setakat ni ada soalan? Tak ada. Tak ada. Baik, Saya tak faham. macam mana Nazhan? Saya tak tahu. Apa cikgu cakap tak faham. Tak faham. Okay, tak apa. Kita tengok dulu contoh yang pertama. Nanti kalau ada soalan, terus tanya balik. Okay, tadi cikgu bagi tahu awak nisbah adalah perbandingan berapa kuantiti? Dua kuantiti. Okay. Nisbah apa? Nisbah ialah Bilangan dua kuantiti. perbandingan dua kuantiti. Okay, itu perkara asas. Kena faham nisbah adalah perbandingan antara dua kuantiti. So, seperti yang awak boleh lihat dekat skrin, ada gambar rajah, betul? Betul. Okay, ada gambar rajah apa? Apple Orange. Alright, betul tak ada dua buah? Okay, ada dua kuantiti, betul? Betul. 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 Alright, so kalau awak boleh tolong cikgu, boleh lihat kat situ ada berapa buah apple? 5. 5. So saya tulis siap-siap kat sini. Ada 5 buah apple. Daya, biji apple. Oh sorry, saya cakap apa tadi? Buah apple. Berapa biji apple? Alright, ada Marah berapa cikgu biji DM. apple? Okay, sorry. Biji Kak apple. Imam. Ada 5 biji apple. Okay, ada berapa biji oren? 6. 6 biji oren. Alright, kita tulis siap-siap kat sini. 6 biji oren. Okay, sekarang kalau dikira jumlah, ada berapa biji apple dan ada berapa oren? 11. 11. So cikgu tulis kat sini keseluruhannya adalah 11. So awak boleh lihat kat situ apple ada 5, oren ada 6. Jumlah keseluruhannya ada 11. Baik. Tengok soalan yang pertama. Okay, Nazhan tadi. Ada? Alright, so dengar ni dah faham dah. Apple ada 5, oren ada 6, jumlah dia ada 11. Ini awak boleh lihat kan? Boleh. Fahamlah juga. Okay, sekarang tengok ayat yang pertama. Nyatakan nisbah bilangan apple kepada oren. Buah apa yang disebut dahulu? Apple kepada Oren. oren.
Jadi bila dinyatakan dalam persoalan penyataan begitu, kita kena lihat buah apa yang disebut dahulu. So sekarang dalam penyataan yang pertama dia sebut apple dahulu. So apple kepada orange. Jadi kita fokus kepada bilangan biji apple. Ada berapa biji apple? 5. 5. Jadi cikgu tulis kat sini 5. Okay, perkataan kepada dia adalah diwakili oleh 2 titik bertindih. So 5 selepas 5 mesti ada 2 titik bertindih. Oren, ada berapa biji oren? 6. Jadi nisbah 5 kepada 6. Boleh? Boleh. Alright. Senang je. Senang je. Itulah tadi senang kan? Kali nanti Alright, dia pernyataan yang kedua. Nisbah yang bilangan tadi tu. oren kepada apple. Macam mana? Oren kepada 6 apple. sebalik. 6 ke 5. 6. 6. Macam mana cara sebut dia tadi? 6. 6 Alright, Bah very kepada good. Perkataan kepada ini diwakili oleh 2 titik bertindih. Jadi kita tulis oren tadi ada 6 kepada 5. 5. Right, boleh? Boleh. Okay. Azhan dah faham? Faham. Boleh kan? Boleh ikut kan? Okay, kita teruskan dengan contoh yang ketiga, pernyataan yang ketiga. Nisbah bilangan apple, tengok apple, kepada semua. Alright. Siapa boleh cuba? Nisbah bilangan apple kepada semua. Berapa? 5 nisbah 11. 5 nisbah 11. 5 kepada Nisbah 11. 11. Ingat, kita sebut nisbah ni 5 kepada 11. Kita tak boleh sebut 5 ke 11. Itu salah. 5 nisbah 11. Bukan. Nisbah 5 kepada 11. Baik, pernyataan yang seterusnya. Nisbah bilangan semua buah kepada oren. Yang ni Nisbah orange 11. 11. Very good. Dah boleh dah. Ke 11. Nisbah 11 kepada 11 6. 6. Okay, boleh? Boleh. Alright, ada soalan tak selepas contoh yang pertama ni? Tak ada. Tak ada. Boleh teruskan? Boleh. Boleh. Okey, alhamdulillah. Baik, kita teruskan dengan contoh yang pertama. Okay, kalau awak boleh lihat contoh ni, cikgu ambil daripada buku teks. Soalan daripada dalam buku teks. So awak boleh catat dahulu sikit-sikit, nanti senang nak buat. Sambil-sambil tu nanti kita boleh faham dan awak boleh buat dengan senang. Okay, perkara yang pertama untuk membuat menyatakan nisbah, kita adalah buat perbandingan antara dua kuantiti. So dekat sini awak nampak kereta, betul? Betul. Okey, kereta warna apa tu? Kuning dan merah. Kuning dan merah. Kuning ada berapa buah kereta? 5. 5 buah kereta kuning. Kuning ada 5. Merah ada berapa? 6. Merah ada 6. Keseluruhan dia ada berapa? 11. Alright. Itu kuantiti yang perlu kita kenal pasti sebelum menjawab soalan nisbah. Okay, lihat soalan yang pertama. Nyatakan nisbah kereta kuning kepada kereta merah. 5 kepada 6. 5 kepada 6. Ada bagi jawapan angka dia betul tapi cara menyebut dia salah. Kena betulkan. Kuning 5 kepada 6. Alright, very good. 5 kepada 6. Okay, teruskan dengan soalan yang kedua. Kereta merah kepada kuning. 6 kepada 5. Alright, kita balikkan sahaja. 6 kepada 5. 6 kepada 5. Right. Yang ketiga.
kereta kuning 5 ke 11. kepada jumlah. 11. Alright, 5 kepada 11. Okay, boleh? Boleh. 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 Okay, yang ni pun rasa tak ada masalah. Mula-mula kita buat apa? Kira kuantiti dia. berapa Alright, very good. Kira ataupun cari kuantiti. So ada bunga raya warna putih. Berapa? 4. 4. 4. Warna oranye ada berapa? 7. 7. Okay, boleh jawab dah soalan yang pertama tu. Oranye kepada itu. Apa jawapan dia? 7 kepada 4. Alright, very good. 7 kepada 4. Yang kedua, putih kepada semua. 4 4 kepada 11. kepada 11. 11. Alright, bagus. Yang ketiga, jumlah bunga kepada oranye. Bunga 11 kepada 7. Bila jumlah bunga maksudnya 11 kepada 7. 7. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Alright, yang ini cuba lihat. Boleh tak kita lihat kat situ dia adalah 2 tingkat. Adakah kedua-dua tingkat menggunakan unit yang sama? Tak. Ya. Unit dia sama. Dua-dua menggunakan unit liter. Kalau awak boleh lihat, kedua-dua menggunakan unit liter. So bila unit dia sama, jadi kita tak ada masalah. Kecuali kalau sini dia tulis 5 liter, sini dia tulis 8,000 ml. Okay, cuba tengok ayat pertama. Lihat gambar di sebelah, nyatakan nisbah A. Isi padu cat hijau kepada jumlah isi padu cat. 5 kepada 13. Berapa? 5 kepada 13. Okay, yang ini adalah jawapan yang betul. Sebab kita merujuk kepada unit liter yang sama. Jangan tersilap bila awak soalan tu unit dia tak sama, jadi kita kena samakan. Sebagai contoh cikgu dah bagi tadi, kalau dia kata 5 liter dengan 8,000 ml, jangan pergi campur di nisbah 5 kepada 8,005. Itu tak boleh. Sebab unit dia tak sama. Yang tak boleh. Right. So yang B, jumlah isi padu kepada isi padu cat biru. 13 kepada 8. 13 kepada 8. Alright. Yang ni pun rasa tak ada masalah. Okay. Soalan penyelesaian masalah. Bezanya soalan ini dia ada dalam bentuk ayat. Cara menulis, cara sebut masih sama. Okay, boleh kita teruskan? Boleh. Okay. Bilangan buku cerita Giok Kiau 6 buah buku. Jadi dekat ayat tu awak faham Giok Kiau ada berapa buah buku? 6. Cikgu boleh siap-siap dulu. Giok Kiau ada 6. Dan bilangan cerita Lisa pula adalah lebih 5 daripada Giok Kiau. So berapa bilangan buku Lisa? 5. 5? 11. Ada betul. Lebih 5 dari Giok Kiau. Lebih tu bermaksud dia banyak ke dia sikit? Banyak. So dia lebih 5. Jadi bermaksud Lisa ada berapa buah buku? 11. 11. So lebih ni bermaksud operasi tambah kan? Tambah 5. So, awak kena tambah 5 lah kat sini. So yang ni Lisa ada 11.
Right. So Giok Kiau ada 6 buah buku, manakala Lisa ada 11. Berapa jumlah keseluruhan buku mereka? 17. Okay, 17. Okay, ini adalah nilai ataupun kuantiti yang perlu tahu. Tengok soalan dia. Nyatakan nisbah bilangan buku cerita Giok Kiau kepada jumlah buku cerita mereka. 6/17. Alright, very good. Dia nak bilangan buku cerita Giok Kiau kepada jumlah buku cerita mereka. Kita dah ada bilangan dah dekat sini. Kita dah ada bilangan dah dekat sini. Dah ada bilangan. So daripada bilangan yang ada tu, kita boleh terus jawab. Jawapan dia tadi yang kawan awak bagi ialah 6/17. Giok Kiau kepada Lisa bersamaan dengan 6 kepada 17. Nisbah 6 kepada 17. okey. Ada masalah tak soalan ni? Tak. Yang lain ada soalan? Kalau tak ada, kita teruskan. Tak ada. Tak ada. Okey, baca soalan B. Di dalam sebuah baku Dalam sebuah baku terdapat dapat 20 bola. 9 biji bola itu berwarna putih dan baginya berwarna biru. bilangan bola biru kepada bilangan bola Okey. Penyataan tu, cerita tu dia berkenaan dengan apa? bola. Bola. Okey, kalau awak boleh lihat dekat ayat yang pertama, dia cerita bola tu ada duduk dalam mana? Bakul. Bakul. Okey, tak salah kan kalau kita lukis bakul bulat-bulat, tak cantik bulat pun tak apa. Dalam bakul tu ada berapa bola? 20. 20. So cikgu dah buat bakul bulat tu 20 biji bola. Okey, itu ayat yang pertama. Okey. Ayat yang kedua, 9 biji bola itu berwarna okey. So cikgu keluarkan 9 biji ni putih. Dan bakinya berwarna biru. Ada perkataan baki. Baki tu maksudnya macam mana? Bola. So baki dia yang duduk dalam tu ada warna biru. So berapa warna biru? 11. Biru adalah 11. Awak boleh congakkan 20 tolak 9 bersamaan dengan 11. Jadi soalan dia, hitung nisbah bilangan bola biru kepada bola putih itu. 11/9. 11. Alright, very good. 11 kepada 9. 9. Okay, boleh nampak tak? Boleh. Boleh. So penyataan dia ditulis dalam bentuk yang sama, disebut pun dalam cara yang sama. Bezanya dengan contoh yang awal tadi, dia bagi awak gambar rajah. Yang ini dia bagi awak dalam bentuk penyelesaian masalah. Dia bagi dalam bentuk cerita. Okey. Contoh yang C. Murid-murid baca dahulu. Jarak dari bandar A ke bandar B ialah Sambil nak baca, nak lukis macam cikgu tadi pun boleh, tak ada masalah. bandar C ialah 6. Bandar C ialah antara bandar A dengan bandar C. Berapakah jarak dari bandar A ke bandar C kepada jarak dari bandar ke bandar C? Jarak dari bandar A ke bandar B adalah dari dalam jarak. Okey, dah baca? Ya. Dah. Okey, tengok ayat yang pertama. Jarak bandar A ke bandar B ialah 29 kilometer. Jadi cikgu boleh tulis kat sini. Jarak bandar A pergi bandar B. Berapa kilometer dia bagi? 29. Cikgu tulis sini 29 kilometer. Itu ayat yang pertama. Maklumat yang dia bagi dalam ayat yang pertama. Okey, seterusnya tengok ayat yang kedua.
jarak dari bandar A ke bandar C pula ialah 60 kilometer. Maksudnya A pergi B tadi 29. Sekarang ni A pergi C. Berapa? 60 kilometer. So kita labelkan kat sini 60 kilometer. Itu maklumat daripada ayat yang kedua. Okey, ayat seterusnya. Jika bandar B terletak di antara bandar A dan bandar C, dia kata B ni terletak di antara bandar A dengan bandar C. Maksudnya B ni letak kat tengah-tengah. B di antara. B ni terletak di antara bandar A dan bandar C. So saya dah turunkan B ke bawah sebab dia ada di antara A dan C. Berapakah nisbah jarak bandar A ke bandar B dengan bandar B ke bandar C? 31. 21. Dia nak nisbah A, B kepada B. So, 29 kepada 29. berapa? 29. Okey, alhamdulillah awak dah nampak dah. Okay, awak dah dapat jarak dia tadi. AB adalah 29. Manakala BC adalah 31 kilometer. Okay, soalan saya. Kalau awak dah tengok dah contoh penyelesaian masalah ni dah ada 3 dah. Perlukah kita tuliskan unit dia semasa nak tulis nisbah ni? Tak perlu. So tadi kita ada km kat sini. Lepas tu kat bawah ni pun ada km sepatutnya. Sini ada km. Kilometer lah. Tapi bila kita nak menulis nisbah, kita perlu memastikan kedua-dua unit ni samalah km. Sini pun mesti km. Tapi bila kita nak tulis dalam penyataan nisbah, unit tidak perlu ditulis. Kita hanya perlu pastikan kedua-dua unit ni sama dan hanya terus masukkan sini adalah 29, sini adalah 31. Unit tidak perlu ditulis. Baik. Sebelum cikgu bagi awak soalan, ada pertanyaan tak? Tak. Okey. Tak ada. Right, kalau tak ada, boleh tengok dekat chat. Ada link tak? Tak ada. Sekejap. Dah ada. Boleh cuba klik link tersebut. Boleh. Cikgu kena letak nama Letak nama. So kalau awak boleh lihat tu, nama yang awak letak tu akan keluar lah dekat skrin kita ni. Akil H, Irdina, Arisa dan awak boleh terus cuba jawab dan cikgu akan boleh terus tanda kat situ. Adik Okay, dekat atas tu ada pensel. dekat ni nak buat tu. Okay, awak dah masukkan nama, lepas tu ada bahagian atas tu ada gambar pensel. Nak buat tu. Cikgu kan ni nak Buat kat situ juga. Maksudnya awak boleh jari je kat situ. Boleh tak? tak faham lah cikgu. Ada. Nak Ada pergi answer tak? kat buat app kelas cikgu. So dia klik link tu, dia akan masuk. Lepas tu awak kena tulis nama. Okay, Atikah Kaisarah dah cuba jawab dah tu. Saya tak ada link cikgu. Link ada dekat chat. Cikgu bagi kat chat. Dekat mat ni. Dekat chat Google Meet ni awak boleh tengok dalam apa nama dia, chat.
in-file message tu. Oh. Ni. Okay, sekejap. Okay, saya kalau awak boleh nampak kat tu, dia ada pensel kat atas tu. Sebelah anak panah tu, kanan tu ada pensel. Pilih warna apa awak nak pensel. Tulis dulu pula. Bangkit. Masuk kelas tu. Cikgu, entah balik cikgu. Dia tak payah tak dia auto Asu. je. Nazha siap Dan saya dekat letak slow. Dekat telefon lagi sikit. Hantar balik cikgu. Okay, Atika boleh cuba soalan yang slide sebelah dia. Surat sebelah. Siap. So, Akhil Hafiz pun dah cuba jawab. 6 kepada 6, 6 kepada 5. Okay. Alishan, dia ada 2 muka surat Macam nak tulis tu? ambil pensel kat atas tu. Kat mana? Oh. Okey dah. Tak jumpa tak pensel? Dah. Alright. Cuba Cikgu. Ya. Cikgu, kalau dia nak baca. Tak payah buat apa. Awak boleh tengok kat skrin dah. Dia terus keluar je. Dia auto save. Alright. Tapi awak kena klik muka surat sebelah sebab dia ada 2 muka surat. Kat bawah tu ada arrow ke kanan, klik ke kanan. Ambil dekat chat Nazhan. Dah dekat laptop slow. Chat mana? Chat. Ambil dekat chat. Telegram ke? Tak. Dekat Google Meet ni dekat chat bawah tu. Cikgu copy balik. Susahnya nak tulis. Okay, pelan-pelan. 5. Ai tak boleh cikgu. Boleh. Kelas Danish. Tapi dia punya react tu pensel Danish. Muka surat sebelah ada satu lagi Danish. Susah cikgu nak tulis. Ya ke? Gimana cikgu? Cuba yang awak mampu. Pak Ik. Tak apa, cikgu faham dia saya. 5/6, 6/5, 5 kepada 11, 11 kepada 6. yang besar. Besar tulisan. Hadi, page kedua Hadi. Cikgu, Boleh cuba page kedua. Mesti besar. Right, Dina. 5 kepada 6, 6 kepada 5, 5 kepada 11. 5 pada 6. Alright. 6 pada besarnya nak muat Benda boleh type, buat apa tulis? Type pun boleh. Betul. Oh iya ke? Betul tu Ridwan. Boleh. Awak pilih tag kat atas tu. Mana keyboard? Tak keluar keyboard ni. Pening. Hadi boleh cuba page kedua. Okey. Iyad Azim. Iyad pun boleh cuba page kedua. Mana kau dapat type? Boleh type tak? Betul lah Ridwan. Boleh type kan?
Macam mana korang type? Tekan Ada apa? teks atas tu, ada huruf T. Yang kau pergi tekan dekat sebelah yang kan korang guna phone kan. Kat sebelah pensel yang cikgu tunjuk tu, sebelah tu dia tulis more. Kau tekan more tu. Lepas tu nampak dah dia tulis huruf T yang besar. Okay. T. Oh. Thank you, bosku. Baik, pastikan ada 2 titik bertindih menggantikan mewakili perkataan kepada yang ada dalam penyataan nisbah tu. Cikgu. Ini Azhan. Ada. Alright, cikgu bagi lagi 2 minit. Cikgu, Ya saya. 1000 ml bersamaan dengan 1 liter. Betul. Ingat mesti unit sama. Kalau unit tak sama tu kena samakan unit dia dahulu. Cikgu dah buat apa? Saya tadi saya keluar. Dia keluar. So, sekejap cikgu paste balik link. Awak klik link dekat ruangan chat tu. Kalau dalam phone ada in call message. Yep. Nak kena tulis unit ni cikgu. Tadi cikgu sampaikan kawan-kawan, unit per liter salah tidak? Tidak perlu. Hanya pastikan menggunakan unit yang sama. Nisbah, unit tidak perlu Dah siap ditulis. satu. Siap satu muka surat buat apa? Okay, awak tengok kat bawah tu ada panah ke kanan. Dia ada 2 muka surat. Patin Kaihara boleh buat surat kedua. Lepas tu dah siap. Tak apa dah kan? Live. Ada auto save. Cikgu orang semak lah. Okey je cikgu. Asal bagi kecil soalan dia. Terpijak tu je. Cikgu? Ya. Tak ada apa-apa. Soalan kenapa nak sangat? Dah siap. Tengoklah boleh cikan beri. Haziq boleh cuba bersurat dua. Ya. Saya zoom tadi, lepas tu saya nak kecilkan gambar tak boleh. Oh ya ke? Tak boleh tengok Dia soalan. Dia macam 2000 kan. Kalau nak dia 5 cikgu. Unit perlu dipastikan sama. So kalau satu tu liter, satu tu mililiter, kena samakan unit dia dahulu. Nak samakan mana tu? Macam tu cikgu. Tuliskan nisbah itu dalam bentuk pecahan. 2/5. Kena Ridwan. Yes. Cikgu? Macam mana cikgu? Okay, alright. So, sambung kejap lagi. Samakan dia tu macam mana? Right, awak tengok skrin yang cikgu share tu, itu adalah hasil kerja Ridwan lah. Boleh tengok kat situ. Yang tu, yang ni adalah contoh yang kita dah bincangkan tadi dalam penerangan cikgu. Nisbah bilangan apple kepada oren 5 kepada 6. Okay, betul. Nisbah oren kepada apple 6 kepada 5. Nisbah apple kepada semua buah ni 5 kepada 11. Dan yang terakhir, nisbah semua buah kepada oren 11 kepada 6.
Okay, boleh? Yang tu rasanya tak ada masalah kan? Baik, tengok soalan yang kedua. Tak ada. Ada Cikgu, lain ni cikgu. Hilang. Awak boleh tengok dekat skrin. Cikgu ada share dekat skrin. Okey, ada. Raja menunjukkan isi parica cair dalam 2 bekas. Okey, awak tengok bekas yang pertama tu adalah minyak. Berapa liter minyak tu? 5 liter. Nampak? Ada 5 liter. Okey. Ada 5 liter tu. Betul. Lepas tu sebelah dia adalah air sirap. Berapa isi padu air sirap? 2,000. 2 liter. 2000 ml kan, mililiter dia tulis kat situ. Tapi sekarang kita kena pastikan unit dia sama. Jadi boleh ke guna angka 2000 tersebut? Tak boleh. Tak boleh. Kita tak boleh guna 2000, kita perlu samakan unit liter. So 2000 mililiter bersamaan dengan 2 liter. So kita perlu gunakan 2 liter. So nyatakan nisbah isi padu air sirap kepada isi padu minyak. So sirap 2 liter, minyak ini nisbah 2 kepada 5. Betul tak jawapan Ridwan? Betul. Betul. Mantap. Alright. Dia tanya boleh. Kalau ML lah 2 liter kena Macam tengok mana? depan. Jelas. Kalau ML tukar ke liter, kena tengok depan ke? Macam depan dia 1 ke 1 liter. Betul. Kalau ml, awak kata tanya ml kan, Nazhan, 5 ml ni bersamaan dengan Air dan 2 bekas menyatakan kalau nak tukar dia boleh. Saja ni 5 ml. Tapi nombor besar Nazhan. So kita ambil nak keluar balik sabar lah. kira angka yang menggunakan unit liter tu sebab angka dia lebih kecil. Alright. Boleh Nazhan? Okay, yang lain ada soalan? Tak ada. Dan yang terakhir, soalan terakhir, tuliskan nisbah itu dalam bentuk pecahan. Jadi tadi kita dah bagi tahu, nisbah boleh ditulis dalam bentuk yang atas tu, yang sebelah atas. Ni 2 kepada 5 dan nisbah juga boleh ditulis dalam bentuk pecahan 2/5. Jadi kan betul. So 7 So semua betul, Ridwan dah dapat 7 poin lah. Itu adalah contoh jawapan. Cikgu, saya siap. Okay, yang lain tak ada masalah. Nanti yang belum cuba muka surat yang kedua boleh cuba. Okay, macam tadi saya ambil ni Muhammad Atik. Alright, so yang pertama tadi dia jawab 2 kepada 5, 2/5. So betul. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Baik, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini, iaitu menyatakan nisbah satu bahagian kepada satu bahagian ataupun satu bahagian kepada keseluruhan ataupun keseluruhan kepada suatu bahagian. Dan yang kedua tadi kita menyelesaikan masalah. So kita dah dapat capai kedua-dua standard pembelajaran. So sebelum kita akhiri, nak tanya awak ada apa-apa soalan? Ada. Tak ada. Faham lah cikgu. Ya. Tak. Faham. Soalan cikgu tak dengar, minta maaf. Soalan 2 tadi, saya tak Ya. tahu jawapan tapi ada macam this pun betul ke salah? Oh, maksudnya cikgu tak habis semak lagi lah. Haziq kan tadi? Haziq kan yang cakap tu? Punya bersama. Haziq. Okey, nanti cikgu. Lepas tu cikgu akan semak lagi. Nanti awak boleh check lah. Alright, so contohnya macam ni tadi Iyad Azim kan dia baru jawab separuh. So cikgu baru tanda 3. So sekarang ni cikgu tak sambung lagi. Boleh tengok muka surat yang kedua. Iyad Azim. Right. Iyad jawab macam mana?
Nyatakan nisbah. Nisbah dia perkataan nisbah isi pada sirap kepada isi pada minyak. So, yang bawah ni awak dah tuliskan nisbah dalam bentuk pecahan. Cuma apa yang perlu kita bagi untuk jawapan Yat ni? Tulis secara Okay, untuk yang atas ni kena tulis dalam nisbah lah. Okay, yang ni tulis nisbah dulu kat atas ni. 2 kepada 5. Okay, yang bawah. Dia dah betul dah tulis dalam bentuk pecahan. Yang Ada unit. Ada unit. Jadi kena ingat bila menulis nisbah kita tak perlu tulis unit. Unit ni tak perlu ditulis, okey? Kita cuma tulis 2/5. Boleh lihat? Dan kawan-kawan yang lain kena ambil perhatian lah. Unit tidak perlu ditulis, okey? Right. Selain daripada tu ada soalan lain? Tak ada. Ada lagi tak? Tak ada. Right, kalau tak ada, cikgu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tugasan awak yang seterusnya nanti boleh rujuk dalam grup masing-masing, okey? Okey. Okay.